Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan telah kita sampai pada kata musannif wa li sihhatis shaumi syurutun, dan bagi sahnya puasa, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa selain daripada Ramadan, sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Syurutun, syarat-syarat tertentu. Syurutun dalam matan maknanya ialah umurun la budda minha, perkara-perkara yang tak nak mesti kena ada. Itu mana syurut dalam matan itu. Maksud dia ialah umurun la budda minha, perkara-perkara yang tak nak mesti ada. Perkara yang tak nak mesti ada tu sama ada rukun ataupun syarat. Ataupun syarat. Empat yang pertama ialah rukun. Empat yang pertama ialah rukun. Masuk yang kelima, iaitu al-Islam wal naqa' anil haid wal nifas wal aqlu, sampai yang ketujuh. 5, 6, 7 itu syarat untuk sahnya puasa. Jadi disebut 7 syarat kat sini. 7 syarat ni, 4 yang pertama dinamakan sebagai rukun, 3 yang terakhir dinamakan sebagai syarutun. Jadi syurut dalam matan satu perkara yang lebih umum, iaitu umurun la budda minha. Okey. 4 yang pertama ialah rukun. Apa yang pertama? Apa rukun yang pertama? Al-awwal an-niyah. Yang pertama ialah niat. Sebab Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu nak sah mesti dengan niat. Niat wajib dengan hati. Sunat lafaz dengan lisan, dengan lidah, itu maklum. Wa yasihu ta'liquha, sah kalau kita ta'liqkan niat dengan insya-Allah. Itu pun kalau kita niat tabarruk. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana halisanati lillahi ta'ala insya-Allah. Ataupun nawaitu insya-Allah, nawaitu shawma ghadin insya-Allah ila akhirih. Kita sebut insya-Allah tu nak ambil tabarruk dengan lafaz al-jalalah. Lafzu al-jalalah tidak ada masalah. Tapi kalau kita niat betul-betul untuk ta'liq, tak, ataupun kita atlaq, tidak niat, ta'liq pun tidak, niat tabarruk pun tidak, ketika itu tidak sah. Jadi sah kalau niat tabarruk. Kalau niat ta'liq dan juga niat dan juga tidak niat, iaitu itlaq, ketika itu tidak sah. Wala yujzi'u an at-tasahhur. Ni semua ni orang tanya ni. Kita bersahur, adakah semata-mata bersahur itu memadai ganti cover tempat niat? Tidak memadai. Begitu juga tidak memadai kalau kita tak makan. Dekat-dekat nak subuh tu kita pun aku makan kan, takut subuh dah. Jadi dia tak makan, dia tak minum air. Bimbang puasa dah mula, bimbang subuh dah masuk. Tak. Jadi bersahurnya seseorang ataupun menahan diri daripada ambil sesuatu, daripada makan sesuatu, bimbang subuh dah masuk, itu tidak dikatakan itu tidak boleh mengganti tempat niat. Malah mesti niat sebagaimana yang disebut oleh syarak. Apa dia niat itu? Ialah mesti kita hadirkan kena hadirkan imsak dan juga ta'yin. Kena sebut nawaitu sauma Ramadan, kena tentukan puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Itu kena imsak tu nawaitu saum tu lah, imsak, qasad untuk puasa, qasad untuk imsak. Tak. Lepas kena ta'yinkan, iaitu ta'yinkan puasa itu puasa Ramadan. Kalau itu hadir dalam hati ketika mana kita sahur, ketika mana kita menahan diri daripada makan, maka sah. Sebab itu adalah niat. Tapi kalau sekadar sahur, ada orang sahur bangun-bangun tak niat, tak niat. Satu orang kafir bangun waktu sahur makan, adakah itu dianggap sebagai tasahur dan dianggap sebagai niat? Tidak, sebab dia tidak ada qasad langsung untuk puasa. Dan boleh jadi kepada orang Islam bangun-bangun makan. Tak.
Contoh pagi tu mak dia masuk udang ke, sotong ke, tak. Dia pun bangun sekali nak makan. Tapi dalam hati tak ada pun niat nak puasa. Ataupun jenis orang kaki ponteng. Jadi dia bangun semata-mata nak makan. Tak. Bukan untuk puasa esok hari. Jadi nak tak nak, tak mesti ada niat puasa, iaitu niat menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Ataupun itu sauma Ramadan, begitu niat. Kalau tidak ada imsak ta'yin, tidak sah. Boleh. Wa yajibu at-tabyit fil fardhi li kulli yawmin duna an-nafli. Disebut dan wajib tabyit. Tabyit ni niat pada waktu malam. Wajib niat pada waktu malam. Walaupun budak kecil, anak kita umur 7 tahun, 8 tahun nak puasa, wajib niat pada waktu malam juga. Sebab anak kita tu puasa rupa puasa tu sebiji macam rupa puasa Ramadan. Sebiji macam rupa puasa wajib. Dia tak wajib puasa. Tak. Tapi rupa puasa yang dia buat tu suratu al-fardhi. Jadi bila surah rupanya seperti mana puasa fardu, maka kena niat juga pada waktu malam. Begitu. Okey. Malam tu apa? Malam tu daripada maghrib sampai sebelum subuh, sampai sebelum azan subuh. Itu malam. Boleh. Walaupun kita belum berbuka. Contohlah hari ni kita puasa. Masuk maghrib, azan maghrib dah. Tak. Kita tak jamuh lagi makanan untuk berbuka. Kita niat dulu untuk hari esok. Sajak puasa Ramadan. Sajak puasa Ramadan esok hari pada bulan Ramadan. Sajak puasa esok hari pada bulan Ramadan fardu atas aku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita berbuka untuk hari ni, kita niat dah untuk esok, tidak ada masalah, sah. Sebab duduk dalam waktunya, iaitu antara maghrib sampai ke subuh. Jadi wajib niat pada waktu malam. Fil fardhi. Wajib niat pada waktu malam tu kalau puasa fardu. Puasa fardu ni Ramadan. Tak. Walaupun puasa itu puasa qada Ramadan. Kafarah, nazar. Puasa yang disuruh oleh imam. Contoh kita nak keluar sembahyang minta hujan. Pemimpin suruh kita puasa 2-3 hari. Kita pun puasa. Puasa tu wajib. Wajib kerana diperintah oleh imam. Mereka yang wajib puasa Ramadan wajib juga puasa 3 hari kalau disuruh oleh imam sebelum kita keluar sembahyang minta hujan. Imam sini maksudnya pemimpin lah. Di Malaysia ni kita punya agung, ulil amri kita. Okey, sebab apa kena niat pada waktu malam tu? Lil khabar sahih. Ada dalil ada dalil. Mazhab Syafi'i ada dalil, tak ada dalil. Tak. Jadi mazhab Syafi'i ini terbentuk dengan dalil. Tahulah siapa yang tahu, jahillah siapa yang jahil. Kekal begitu. Orang jahil kekal jahil, orang yang tahu dia tahu. Tak. Jadi puak-puak yang katakan mazhab Syafi'i ini tak ada dalil, tidak berpegang dengan dalil, pakai logik akal lah, pelbagai semua itu dakwaan-dakwaan yang tak masuk akal lah. Lil khabar sahih man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Sesiapa yang tidak niat puasa pada waktu malam, ataupun sesiapa yang tidak niat puasa sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyamalah, la tu la nafi, tak masuk pada siyam. Asal bagi nafi ialah kita nafikan hakikat. Jadi tidak ada puasa, maknanya tidak ada hakikat puasa. Bukan hakikat puasa ada tapi tidak sempurna, tak. Kita nafikan hakikat puasa itu sendiri memang tak ada, tak wujud. Itu asal bagi nafi, hamluhu alal haqiqah. Kecuali kalau ada dalil. Kalau ada dalil yang menunjukkan nafi itu bukan ke atas hakikah as-saum, bukan ke atas hakikatus saum, malah ke atas kamalis saum masalah. Tak. Ketika itu tidak ada masalah. Kalau ada dalil yang memalingkan daripada asal, iaitu al-aslu fi nafi hamluhu alal haqiqah tadi tu. Tapi kalau tidak ada dalil, kita pikul ke atas asal lah. Okay, boleh.
Jadi kat sini mazhab Syafi'i kata tidak sah puasa sebab Nabi sebut fala siyamalah. Jadi an-nafyu yuhmal 'ala al-haqiqah illa li dalil wa lam yujad huna. Okey, li kulli yaumin wajib niat pada waktu malam bagi puasa fardu itu pada setiap hari. Ini mazhab Syafi'i. Kenapa kena niat pada setiap hari? Sebab setiap hari itu ialah ibadah yang berlainan. Hari ini puasa, esok puasa yang lain, tidak ada sangkut paut dengan hari ini. Lusa puasa lain, tidak ada sangkut paut dengan hari sebelum dengan hari sebelum. Tak ada. Dalilnya mana? Dalilnya hari ini kita puasa. Lepas kita puasa kita berbuka. Lepas tu kita minum air. Berbuka lah tu. Yang dah kahwin boleh jadi bersetubuh. Dan sebagainya. Jadi antara puasa dengan puasa tu diselangi oleh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dalil kepada puasa pertama satu ibadat, puasa kedua ibadat yang berlainan. Seperti mana solat. Kita solat 4 rakaat zuhur bagi salam. Lepas tu kita makan, kita minum, kita bercakap, kita main, kita apa. Lepas tu sembahyang pula asar 4 rakaat, lepas tu bagi salam. Jadi antara dua solat ni ada perkara yang membatalkan solat kita buat. Tak? Jadi diselangi oleh perkara-perkara yang membatalkan solat. Maka kita hukumkan ini satu solat, sana satu solat yang lain. Begitu juga puasa. Ini satu puasa, ini satu puasa yang lain. Okey, itu satu dalil lah. Dalil yang lain kalau kita nak tambah, puasa ni setiap hari tu ialah ibadat yang berlainan. Bila ibadat berlainan perlu pada niat lah setiap hari tu. Ni satu niat, esok satu niat, lusa niat yang lain pula. Kenapa kita cakap macam tu? Okey. Contoh kita puasa 10 hari. Puasa kita sah. Hari ke-11 tu kita tak puasa. Okey. Bila kita tak puasa hari ke-11 tu, adakah 10 hari sebelum tu terbatal tiba-tiba? Asalnya sah tiba-tiba terbatal. Dia sebut tak. 10 hari sah lah. Yang terbatal hari ke-11 saja. Sebab apa kita sebut lagu tu? Sebab apa? Sebab 10 hari tu hari yang berlainan dengan hari yang ke-11. Kalau kita katakan hari 11 dengan hari ke-10 tu, semua tu ialah satu ibadat. Maka bila terbatas sebahagian ibadat, terbatas semua ibadat. Seperti mana 4 rakaat sembahyang. Ini satu solat ni, 4 rakaat zuhur ni. Kita terkentut pada rakaat terakhir. Adakah 3 rakaat pertama sah? Dengan mana kita ambil sembahyang terus masuk rakaat keempat? Tak. Semua sekali terbatal. Semua sekali terbatal. Sebab itu menjadi dalil 4 rakaat itu satu ibadat. Terbatal satu rakaat, terbatal semua sekali. Berbeza puasa, terbatal satu hari, yang lain kekal sah. Sebab apa? Sebabnya yang lain itu ialah ibadah yang mustaqillah. Selesai. Lepas tu dalam masyarakat ini dibawa masalah-masalah mengenai niat. Banyaklah. Banyak sangat. Tak apa, kita baca sikit. Walau syakka fi niyyah aw at-tabyid fa dzakarahu qabla al-ghurub. Kalau seseorang itu syak pada niat ataupun syak pada niat malam ataupun siang. Dia niat, cuma dia syak aku niat malam ke ataupun niat waktu siang. Okey. Kemudian dia ingat yang dia tu memang niat pada waktu malam. Ataupun dia memang betul-betul berniat. Tadi dia syak niat ke tak? Sebelum maghrib dia ingat sungguh memang dia betul niat. Ataupun dia syak dia niat pada waktu pagi ataupun pada waktu malam. Sebelum maghrib dia ingat betul memang dia niat pada waktu malam. Ketika itu sah dah ibadatnya. Sah, tidak ada masalah. Malah di sisi Imam Ramli, walaupun selepas beberapa hari, hari ni dia syak, aku tak ada niat pada waktu malam, pada waktu siang. Tak. Lepas tu syak tu terus ada dalam jiwa dia, dalam hati dia sampailah seminggu. Habis seminggu baru teringat. Seminggu lepas tu memang aku niat pada waktu malam. Sah juga, tidak ada masalah. Sebab memang realiti dia niat pada waktu malam dan memang dituntut niat pada waktu malam, jadi sah lah. Walau syakka ba'da al-ghurub hal nawa aw la lam yadur. Kalau dia syak selepas daripada maghrib, dia puasa sehari, lepas habis sehari puasa dia syak,
Tak, dah buka dah, dia baru syak. Aku tak ada niat kedok, tak tahu. Malam semalam niat kedok. Tak, untuk puasa hari itu. Ketika itu tidak ada masalah, tidak memberi mudarat. Berbeza dengan solat. Solat, lepas sembahyang kita niat. Kita syak, aku niat kedok. Lepas solat habis dah, solat dia bagi salam dah. Dia syak, aku tadi sembahyang zuhur, niat kedok sembahyang zuhur. Akad takbir tanpa niat. Ketika itu sembahyang zuhur tidak sah, ulang balik. Apa beza dia? Bab solat ni diketatkan pada niatnya. Sebab tu kalau kita niat nak keluar daripada sembahyang, kita tengah sembahyang, kita niat nak keluar daripada sembahyang kita batal. Nak tunjuk bab niat dalam sembahyang ketat. Berbeza kalau kita sedang puasa, kita niat nak keluar daripada puasa. Contoh sedang puasa ni, dalam hati nak keluar daripada puasa, mana puasa, kita punya puasa tak batas lagi mana kita tidak betul-betul makan ataupun minum. Okey. Kalau seseorang tu berniat ma'atulu'il fajr, lam yasah. Mana dia tunggu betul-betul subuh. Subuh masuk pukul 6 contoh. Tak tepat pukul 6 awal puasa bermula, dia pun niat. Dia nak buat macam mandi wajib, macam solat, macam ibadat-ibadat yang lain, yang mana niatnya memang betul-betulan dengan awal perbuatan. Jadi dia nak buat perkara yang sama pada puasa. Dia tunggu betul-betul dekat pukul 6 tu. Saat pertama pukul 6 dia pun niat dalam hati, sahaja puasa sehari. Pada bulan Ramadan. Ketika itu tidak sah. Sebab Nabi sebut man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri. Qabla al-fajri. Nabi sebut sesiapa yang tidak niat pada waktu malam, mana sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh. Jadi Nabi sebut sebelum subuh kamu niat ma'as subhi ataupun ma'al bidayatil fajri, maka tidak sah. Ada pendapat akhir kata sah, seperti mana ibadat-ibadat yang lain lah. Okey. Wa yusannu liman lam yubayyitha an yanwiya qabla zawal. Sunat bagi mereka yang tidak niat pada waktu malam, niat pada waktu siang, sebelum daripada tergelincir matahari. Dan sebelum makan lah. Sebelum makan sesuatu, supaya puasanya sah juga di sisi mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Hanafi tak boleh niat sebelum zuhur walaupun puasa fardu, tidak ada masalah, sah. Jadi kalau kita terlupa niat malam, kita niat waktu siang, dan kena taklid lah. Walakin la budda min taqlid, kena taklid pendapat Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Begitu juga sunat untuk kita niat puasa sebulan pada awal Ramadan. Pada awal malam Ramadan kita niat untuk puasa sebulan, kita ikut ataupun taklid pandangan mazhab Malik yang membenarkan, mengizinkan untuk kita niat sebulan. Bimbang kalau ada hari-hari kita terlupa niat malam, maka sah puasa kita sebab kita dah niat sebulan. Tapi nak tak nak mesti kena taklid pendapat Imam Malik lah. Okey, cumanya yang afdal kita niat setiap malam. Sebab bila kita niat setiap malam mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka semua ulama akan kata sah. Mazhab Malik kata puasa kita sah, mazhab Hanafi kata puasa kita sah, mazhab Syafi'i mentelah lagi lah. Memang pandangan mazhab itu mengatakan kena niat setiap malam. Jadi ibadat yang sah di sisi semua ulama lebih baik daripada ibadat yang sah di sisi sebahagian ulama. Boleh? Tak susah pun niat setiap malam ni. Jangan buat macam perkara tu macam terlalu susah, terlalu rumit mazhab Syafi'i. Tak mudah je. Niat ni bukan kena angkat kereta sebuah, angkat rumah ke, buat rumah ke, tak ada. Niat dia hadir dalam hati, tak sampai 2 minit, tak sampai 10 saat. Susahlah, hatinya dia sakit. Hatinya dia sakit nak lawan dengan mazhab, nak lawan dengan Imam Syafi'i, nak lawan dengan imam tu, nak lawan dengan imam ni. Lepas tu kata susah, padahal niat tak sampai 10 saat. Boleh? Susah belaka. Lepas tu mana tak susahnya? Niat setiap malam pun susah, sembahyang pun susah, puasa pun susah. Tak payah jadi Islam lah, mudah.
Semua susah. Okey. Wala yadurru ba'da niyah lailan huduthu munafil lis-shaum ka aklin wa jima'in qabla al-fajr. Disebut dalam kitab ni tidak ada masalah selepas daripada niat tu kita melakukan perkara-perkara yang menafikan puasa. Kita niat untuk puasa esok hari lah. Lepas niat tu kita makan. Makan more. Makan sahur ataupun jima' bini, isteri. Itu perkara-perkara yang menafikan puasa, yang maknanya yang membatalkan puasa. Niat kita kekal sah, tak perlu kita perbaharui. Berbeza kalau kita melakukan perkara-perkara yang menafikan niat. Kita niat dah. Tak. Lepas tu kita melakukan perkara-perkara yang menafikan niat. Contohnya kita qasad untuk tinggalkan niat. Malas aku puasa. Gitu dalam hati kita. Mula kita niat, lepas tu kita hadirkan dalam hati malas aku puasa. Maka kita berpaling daripada niat yang kita dah niatkan tadi. Ketika itu kena niat yang lain. Kena cover dengan niat satu lagi. Untuk sah puasa kita esok hari. Jadi kalau kita datangkan sesuatu yang menafikan puasa selepas niat, tak ada masalah. Kalau kita datangkan sesuatu yang menafikan niat selepas mana kita niat, maka memberi masalah dengan mana kita kena niat buat kali keberapa? Kedua lah. Okey. Tidak wajib niat fardhiyah bagi mereka. Tidak wajib niat fardu. Maknanya tak wajib kita sebut nawaitu sauma ghadin wa nawaitu sauma ramadhana fardhan ataupun nawaitu sauma fardhi ramadan. Lafaz fard tidak wajib kita hadirkan dalam hati. Tak. Kalau kita ni orang yang balik dah berakal. Sebab tidak berlaku daripada balik dah berakal kecuali fardu sahaja. Apa beza sembahyang? Sembahyang kena hadirkan lafaz fard. Dunan nafli. Itu matan. Wa yajibu tabitu fil fardhi li kulli yawmin dunan nafli. Tidak bagi puasa sunat. Maknanya kalau puasa sunat tak wajib kita tabit pada waktu malam. Cuma afdal pada waktu malam. Sunat pada waktu malam. Tapi kalau siang tu tak. Barulah kita teringat hari ni hari Senin, patutnya aku niat semalam nak puasa hari ni. Tak. Tidak ada masalah, kita boleh niat pagi tu. Lepas tu jazi'uhu niyatu qabla zawal. Maka sah kalau kita niat sebelum daripada zuhur, puasa sunat. Sekalipun kita nazar untuk sempurnakan puasa hari tu. Contoh kita sebut innawaitu sauma yauma kadza innawaitu sauma yaumi kadza fa alayya itmam. Kita bernazar, kalau aku berniat untuk puasa hari sekian, hari Isnin contohnya, maka ke atas aku untuk sempurnakan puasa itu. Tu. Boleh. Jadi kita bukan nazar untuk puasa hari itu. Kita nazar untuk sempurnakan hari itu. Jadi puasa itu sendiri tak wajib. Puasa Isnin tak wajib. Tapi kalau kita dah niat puasa hari Senin, kita kena tunaikan nazar kita, iaitu nak sempurnakan puasa itu sampai habis. Sampai ke maghrib lah. Tak. Jadi puasa tak jadi puasa nazar. Nazarnya hanya jatuh ke atas nak sempurnakan puasa tu. Tak. Jadi memadai kalau puasa seperti itu, tak, kita niat sebelum daripada tergelincir matahari. Okay, hadis yang disebut tadi, man lam yubayit as-siyama qabla al-fajri. Ulama kita pikul hadis tu ke atas puasa fardu. Saja-saja pikul. Tak ada dalil lain yang bertentangan dengan hadis tu. Tak. Apa dia? Riwayat Daruqutni daripada Aisyah. Beliau berkata, satu masa Nabi masuk ke rumah aku. Nabi pun tanya, hal indakum min syai'? Ada makanan tak hari ni? Aisyah jawab, tidak ada. Nabi pun jawab, inni idzan asum, maka aku puasa hari ni. Maka aku puasa hari ni. Jadi daripada hadis tu difahami apa? Difahami kalau puasa sunat tak niat pada waktu malam pun tidak ada masalah. Sebab tu Nabi sebut, Nabi tanya dulu, kalau ada makanan Nabi makan. Tu tadi Nabi tak niat pada waktu malam. Tak. Mana kalau ada makanan Nabi makan. Sebab tu Nabi tanya dulu. Ada makanan aku makan. Tak ada makanan tak apalah. Aku tak niat malam, aku niat sekarang. Sebab puasa sunat. Okey, lepas tu sebab apa kita sebut nak niat mesti sebelum zawal? Hadis ni ada sebut tak? Tak ada. Ada hadis lain. Dalam riwayat yang sama, dalam riwayat Imam Daruqutni juga disebutnya hal indakum min ghada.
Dalam riwayat lain sebut hal indakum min qada, adakah bersama kamu qada? Qada ni dalam bahasa Arab ialah ismu lima yukal qabla zawal. Nama bagi makanan yang dimakan sebelum daripada zawal. Jadi Nabi tanya, adakah di sisi kamu makanan untuk dimakan sebelum daripada gelincir yang matahari, sebelum masuknya zuhur? Tak ada, maka aku niat. Di situ ulama kita istinbat, nak niat puasa sunat boleh walaupun waktu pagi, tapi mesti sebelum zawal. Selepas zawal tak boleh dah. Okey, kita baca lagi. Buat niat saja dah 20 minit dah. Tak boleh yang lain kita baca tak tu sangat. Wa yajibu ta'yin aidha, wajib ta'yin. Wajib ta'yin aidha dun al-fardhiyah fil fardhi. Dan wajib ta'yin. Ta'yin ni kita tentukan puasa apa kita nak buat. Contoh puasa Ramadan, kena sebut nawaitu soma Ramadan, ataupun soma nadrin, puasa nazar, ataupun kafarah, sekalipun kita tidak tentukan kafarah apa, kafarah zihar ke, kafarah jima' siang Ramadan ke, tak tentukan kafarah apa puasa tu. Sebab kafarah apa tak ada masalah, yang penting sebut kafarah, hadirkan dalam hati kafarah. Kalau kita tentukan dan salah, ketika itu tidak sah. Tak. Kita tentukan kafarah sekian, tiba-tiba yang wajib kata kita ialah kafarah lain, batal puasa kita, tidak sah. Tak ada masalah tu. Dia baca. Okey. Wa syamila itlaqul musannif at-ta'yin al-fardha wan nafla bi qismain. Okey, dalam matan sebut wajib ta'yin, wajib ta'yin. Okey, tak sebut pun kat matan tu wajib ta'yin tu bagi fardu ataupun sunat. Maka difahami daripada itlaq musannif, kita faham apa? Kena ta'yin lah. Sama ada puasa tu fardu ataupun sunat. Mana kalau kita nak puasa hari Arafah, kena ta'yin kan, sajak puasa esok hari untuk hari Arafah, sajak puasa hari Isnin, sajak puasa Ashura, Tasu'a, kena tentukan. Kalau fardu lebih-lebih lagi lah. Itu yang mangkul daripada majmu' dan dipegang oleh Imam Isnawi. Tapi Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah, Imam Ibn Hajar selain daripada dalam Tuhfah, Imam Ramli, Imam Khatib dan selain daripada mereka mengatakan puasa pada hari-hari yang dituntut akan berpaling kepada puasa itu sekalipun kita niat benda lain. Contoh hari Arafah, hari itu kita niat puasa lain selain daripada hari Arafah. Niat tu kekal kembali kepada hari Arafah, sekalipun kita niat puasa selain daripada hari Arafah, boleh. Jadi hari Arafah kita niat sahaja aku puasa hari Isnin, sahaja aku puasa selain daripada hari Arafah, puasa-puasa lain lah. Kekal kita akan dapat pahala hari Arafah. Sebab hari Arafah ialah hari yang dituntut untuk kita puasa, maka niat automatik berpindah kepada hari Arafah tersebut. Malah kata Imam Syarqawi, sekalipun kita nafikan sahaja kepuasa esok hari untuk sunat sekian dan bukan untuk sunat hari Arafah, kekal dapat pahala untuk sunat hari Arafah. Puasa itu dianggap sebagai untuk hari Arafah. Bawah ni macam betul agak bercelaru sikit lah perbahasan yang dibawa di dalam kitab ni. Kalau dalam dalam Taqrīr As-Sadidah dia buat perincian ataupun kesimpulan yang lebih mudah untuk kita faham.
Macam mana kesimpulan dia? Ada sikit dalam Taqraq Sadidah ni kesimpulan yang lebih ni lah, untuk mudah faham. Nak baca dalam kitab ni pun boleh, tapi kita buat dalam Taqraq ni lebih mudah. Kalau puasa fardu tak boleh digabungkan pada hari yang sama. Tak. Contoh nazar dengan puasa Ramadan tak boleh. Dua-dua tidak sah kalau kita niat lagu tu. Contoh kafarah dan juga puasa Ramadan, dua-dua tidak sah kalau kita niat pada waktu malam, dua niat untuk sehari tak boleh. Mesti kafarah satu, Ramadan yang lain, puasa lain. Maknanya kita puasa Ramadan dulu lah, lepas ni baru kita puasa untuk kafarah dan sebagainya. Okey. Kalau sunat boleh kita gaul. Contoh hari Isnin lepas tu hari Arafah, kita niat dua-dua, dapat dua pahala. Puasa hari Arafah dapat, puasa hari Isnin pun dapat. Kalau fardu dengan sunat juga dapat. Seperti mana perbahasan yang Ustaz Mali bawa ialah ataupun persoalan yang sering ditanya ialah puasa Sittah min Syawal, 6 Syawal itu, dan juga puasa apa? Qada Ramadan. Kita gabungkan maka dapat dua-dua. Dapat dua-dua sekali. Qada pun dapat, puasa sunat pun dapat pahala insya-Allah. Cuma yang lebih afdal kita pisahkanlah. Qada Ramadan lain, puasa sunat untuk 6 hari, hari yang lain. Sebab bila makin banyak hari makin banyak pahala, sebab makin masyaqqah, makin susah. Begitu kesimpulannya. Okey. Selesai. Duna al-fardiyah fil fardi. Wajib ta'yin, wajib ta'yin, tapi tidak wajib niat fardiyah. Mana tak wajib kita sebut nawaitu nawaitu sauma fardhi Ramadan. Lafaz fard tidak wajib kita hadirkan dalam hati. Cuma sunat jugalah. Wa kamalun niyah, dalam syarah, kesempurnaan bagi niat pada puasa Ramadan ialah kita niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita niat begitu saja, aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala, ketika itu sah bittifaq. Tak ada ulama kata tak sah, sah belaka. Sah di sisi semua ulama. Dan ini lebih baik daripada kita niat satu niat yang menyebabkan sebagian ulama kata tidak sah. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kita sebut al-ghad, nawaitu sauma ghadin, itu tidak wajib. Tidak wajib, mana sunat. Okey, boleh baca dah tu. Perbahasannya sangat banyak. Saya baca sikit perbahasan ni. 33 minit dah. Kita baca satu perbahasan. Mana? Okey. Walau kana alaihi qada Ramadanain. Kalau seseorang tu di bahunya ada dua qada Ramadan. Mana Ramadan tahun ni, Ramadan dengan tahun lepas. Tak. Ataupun contoh yang lebih tepat, dua Ramadan sebelum ni. Sekarang ni 2020. Mana 2019, 2018. Tak. Lepas habis Ramadan kali ni dia puasa penuh lah. Okay, lepas habis Ramadan ni, lepas raya tu dia nak qada. Puasa 2019, 2018. Okey, dia pun niat sahaja aku qada puasa Ramadan. Dia tak sebut Ramadan tahun 2019 ataupun 2018. Sah tak puasa? Sah, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab puasa 2019 dan juga puasa 2018 sama je ke lain? Puasa 2018 kena berdiri, puasa 2019 kena duduk. Sama je, puasa tu jenis dia sama. Cara puasa pun sama, niat pun sama. Lepas tu waktu pun sama, perkara-perkara yang dilarang pun sama. Sama belaka. Jadi jinsun wahid, maka tidak ada masalah walaupun kita tidak tentukan hari ini, sekalipun kita tidak tentukan tahun ini, tahun itu atau tahun ini.
Okey, begitu juga kalau dia niat, begitu juga kalau walau akhta'a fi sifatil muayyan. Dia tersilap menentukan puasa yang wajib ke atas dia. Tak. Contoh dia sebut, sahaja aku puasa esok hari, sahaja aku puasa sunat esok hari, sahaja aku puasa sunat hari Isnin esok hari. Rupanya keesokan itu ialah hari apa? Hari Ahad. Okay, puasa hari Ahad tu sah tak? Dengan niat sahaja aku puasa esok hari dan sakat ada esok tu hari Isnin. Sedangkan hari Ahad sah, tidak ada masalah. Banyaklah masalah ni. Walau kana alaihi qada' awal Ramadan fanawa qada' thani lam yujzi'hu. Dia tak puasa hari yang pertama. Tak puasa pada hari yang pertama Ramadan. Bila dia nak qada', dia niat sahaja aku qada' puasa untuk hari kedua Ramadan. Sahaja aku qada' puasa Ramadan untuk hari kedua. Dia sangka dia tinggal puasa hari kedua, sedangkan dia tinggal pada hari pertama. Puasa dia tidak sah. Puasa dia tidak sah. Ini Syamil ni, kita baca sikit yang bawah ni. Walau nawala lailatul 30 min Sya'ban shawma ghadin naflan in kana minhu wa illa fa min Ramadan sahha lahu naflan li'anna al-asla baqa'u Sya'ban ma lam yabin annahu min Ramadan. Fala yasih idza Ramadanu la yaqbal ghairahu. Kalau seseorang tu niat pada malam 30 Sya'ban. Contoh malam ni 30 Sya'ban. Tak ni sekarang ni waktu malam ni. Ni 30 Sya'ban malam ni. Okey, dia niat sahaja aku puasa esok hari, puasa sunat. Kalau esok kekal Sya'ban. Kalau esok masuk 1 Ramadan, maka aku puasa untuk 1 Ramadan. Untuk puasa Ramadan. Tak. Tiba-tiba esok tu memang 30 Sya'ban. Puasa sunat dia sah. Li'anna al-aslu baqa'u Sya'ban. Sebab asal ialah kekalnya Sya'ban. Bila dah start dengan Sya'ban, maka asalnya Sya'ban tu akan kekal lah. Kecuali yakin masuk Ramadan. Jadi puasa sunatnya sah. Malam yabid annahu min Ramadan. Selagi mana tidak terzahir itu Ramadan. Kalau terzahir yang 30 Sya'ban itu bukan 30 Sya'ban, malah 1 Ramadan, maka puasa dia tidak sah. Tidak sah sebagai 1 Ramadan. Tidak sah untuk puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan tak boleh terima yang lain. Jadi niat sahaja aku puasa esok hari untuk Ramadan kalau memang bulan Ramadan, dan untuk puasa sunat kalau esok 30 Sya'ban. Tak. Dia niat tu ada 2 niat tu. Sedangkan Ramadan itu tak boleh terima puasa lain, dia untuk Ramadan sahaja. Dan niat dia tu menunjukkan puasa itu menerima puasa lain. Jadi niat dia tu bertentangan dengan hakikatu Ramadan. Ramadan tak boleh terima puasa lain. Dia niat 2. Kalau tak Ramadan, maka aku nak puasa sunat. Kalau Ramadan, maka aku terus dengan Ramadan. Jadi bila dia niat 2 tu, itu berlawanan dengan hakikat Ramadan. Hakikat Ramadan tak boleh terima selain Ramadan. Kamu niat 2 tu tanda kamu bukan niat Ramadan. Gitu lebih kurangnya. Jadi id Ramadan la yaqbal ghairah. Okey. Au nawabihi annahu min Ramadan, ataupun dia niat sahaja aku puasa esok hari
saja puasa Ramadan esok hari kalau esok ni merupakan satu Ramadan. Puasanya juga tidak sah untuk Ramadan sebab tidak ada jazam pada niat. Dia sebut kalau esok hari ni satu Ramadan. Jadi bila kalau tu tidak ada jazam dalam niat lah. Bila tidak ada jazam dalam niat maka tidak sah puasa. Bila tidak ada jazam dalam niat maka tidak sah niat dan seterusnya tidak sah puasa. Wala asla yastashibuhu, betul tidak ada asal yang apa tu? Yang musahabah dengannya. Tak. Berbeza kalau akhir malam daripada Ramadan. Dia dah puasa Ramadan dah, jadi ada asal lah Ramadan tu. Okey. Pada hari 29 tak? Esok tu boleh jadi satu dia dah puasa 29 hari dah, malam ke 30. Boleh jadi esok tu 30 Ramadan, boleh jadi esok tu 1 Syawal. Dia niat saja aku puasa Ramadan esok hari kalau daripada Ramadan. Ketika itu sah sebab asalnya Ramadan. Jadi bila disokong oleh asal maka sah. Kalau tidak disokong oleh asal maka tidak sah. Boleh baca dah tu. Boleh kesimpulan dia daripada masalah yang kita sebut ialah kalau malam ke-30 Syaban tak, malam ke-30 Syaban seseorang tu niat sahaja aku puasa esok hari untuk Ramadan, untuk puasa fardu Ramadan. Kalau esok memang satu Ramadan, kalau esok bukan satu Ramadan maka aku puasa sunat. Kita sebut puasa sunatnya sah, puasa Ramadannya tidak sah. Sebab puasa Ramadan tidak terima selain daripada Ramadan. Sedangkan dia niat sedangkan dia berniat dengan satu niat yang menunjukkan Ramadan itu menerima dua puasa, iaitu sama ada sunat ataupun Ramadan. Jadi bertentangan kat situ, jadi tidak sah. Ataupun pada malam 30 tu dia niat sahaja aku puasa esok hari kalau esok Ramadan. Tak, ada tidak niat kalau esok bukan Ramadan aku puasa sunat, tak. Dia niat satu je. Kalau esok Ramadan maka aku puasa awal Ramadan lah. Puasa untuk Ramadan. Ketika itu tidak sah juga niat. Sebab apa? Tidak ada jazam pada niat dia sebab dia sebut kalau esok daripada Ramadan maka aku puasa Ramadan, maka tidak sah juga. Berbeza kalau akhir Ramadan mana dah start Ramadan tak, sampai 29 malam ke-30 Ramadan tu tak, boleh jadi esok 30 Ramadan, boleh jadi esok tu 1 Syawal. Dia punya kalau esok ada taklid, kalau esok daripada bulan Ramadan maka aku puasa, kalau tak maka aku tidak puasa. Tak, kebetulan esok tu memang Ramadan maka puasanya sah. Sebab apa? Ada asal, iaitu Ramadan, lepas tu diikuti dengan Ramadan juga selepas tu. Susah nak terjemah asal ni. Selesai kat situ, tak ada masalah. Okey, boleh baca lagi. Asani, perkara yang kedua, iaitu rukun yang kedua, ialah al-imsak anil jima' amdan, menahan diri daripada jima' bersetubuh lah. Bersetubuh yang mewajibkan mandi, sekira-kira masuknya kepada zakar dan kemaluan perempuan dengan sengaja dalam keadaan tahu hukum haram dan memang ikhtiar diri sendiri. Tu jima' yang mewajibkan mandi. Jadi kalau seseorang tu jima' pada siang bulan Ramadan tak, dan jima' itu pula dilakukan dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan dia tahu hukumnya haram, ketika itu batal puasanya. Ketika itu batal puasanya. Yang menjimak batal, yang dijimak pun batal. Sama ada jimak pada kemaluan wanita, kemaluan lelaki, kemaluan binatang, ikutlah. Hatta kalau kemaluan terpisah sekalipun, dia jumpa kemaluan perempuan tepi jalan, dia ambil, dia jimak, tak, batal puasa. Nama jimak juga tu. Sama ada keluar air mani ataupun tak, batal puasa. Yang penting masuk kemaluan dalam kemaluan. Jadi itu. Okey. Jadi jimak yang membatalkan puasa ialah jimak yang mewajibkan mandi. Ada jimak tapi tak mewajibkan mandi. Contohnya
khunsa muskil. Khunsa ni orang yang ada dua kemaluan. Kemaluan lelaki dia ada, kemaluan perempuan pun dia ada. Lepas tu kita muskil, lelaki ke perempuan. Dua-dua alat dia tu boleh guna. Kencing hak ni boleh, kencing hak ni boleh. Haid keluar hak ni pun syaral, keluar air mani, keluar air kencing. Tak? Jadi dua-dua boleh guna. Lelaki ke perempuan kita pun muskil. Pening kita. Tak? Kalau jenis khunsa muskil begitu, kalau dia hanya disetubuhi, maka tak batal. Ataupun dia hanya menyetubuhi, maka tak batal. Batal kalau kemaluan perempuan dia dimasuki oleh kemaluan lelaki ke dalamnya, kemaluan lelaki dia dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang lain. Maknanya dia memasukkan dan dimasuk, menggunakan dua-dua alat kemaluan dia. Ketika itu batal. Tapi kalau salah satu sahaja yang memasukkan ataupun dimasuk, tak, ketika itu tidak batal. Sebab apa? Kalau dia guna kemaluan lelaki, boleh jadi kemaluan lelaki dia tu batang tu hanya batang yang zaidah, yang ditambah, bukan kemaluan pun, hanya ditambah. Macam tangan gitu, macam apa ni, jari yang ditambah, jari yang keenam gitulah. Jadi kalau sekadar masuk jari dalam kemaluan tak batal, tidak dinamakan sebagai jima'. Tak. Boleh Jadi yang kedua, mestilah kita menahan diri daripada jima'. Kalau tidak menahan diri daripada jima', maka batallah puasa. Nak batal mesti syarat tadilah. Sengaja jima', tahu hukum haram, dan mukhtar, pilihan sendiri bukan dipaksa. Wa anil istimna', begitu juga mesti menahan diri daripada istimna'. Istimna' ni qasad untuk mengeluarkan air mani. Tu istimna'. Qasad untuk mengeluarkan air mani. Dan keluar air mani bil fi'l. Itu istimna'. Dia memang ada tujuan nak keluar air mani, dan air mani tu keluar sungguh. Tak. Kita kena pelihara daripada perkara tu. Kalau tak pelihara, maka batal lah puasa. Tak. Walaupun istimna' tu dengan cara yang kalau bukan Ramadan, dia tu halal. Contohnya seseorang tu suruh hambanya ataupun suruh isterinya onani dengan dia, keluar air mani. Halal kalau selain daripada bulan Ramadan. Tak. Tapi bila masuk bulan Ramadan haram. Tak. Okey, walaupun halal pada bulan Ramadan, kalau kamu buat dalam bulan Ramadan, halal kalau bukan bulan Ramadan. Kalau kamu buat bulan Ramadan ni, kita sebut haram pertama perbuatan tu, kedua batal puasa tu. Kalau dengan cara yang haram, sama ada bulan Ramadan ataupun tidak, yang tu lebih-lebih lagi lah. Contoh dia buat keluar air mani dengan tangan sendiri secara sengaja, maka batal. Okey. Kalau khunsa muskil, mesti keluar daripada dua-dua alat kemaluan dia. Mana dia istimna', dia onani, sehingga keluar air mani daripada kemaluan perempuan dia dan kemaluan lelaki dia. Ketika itu baru batal. Kalau keluar daripada salah satu tu tidak batal. Okey. Sebab apa batal? Sebab itu lebih aula, istimna' ni lebih aula daripada ilaj. Ke atas tu semata-mata jima'. Dah batal dah. Tak, tadi kita sebut jima' tak keluar air mani pun batal. Ni kalau keluar air mani lebih-lebih lagi lah batal. Okey. Walau haqqa dzakarahu binahwi jarabin fa anzal. Kalau seseorang tu gatal kemaluan, dia garu. Garu-garu keluar air mani, tidak batal kalau dia tidak tahu adat dia memang keluar air mani kalau dia garu. Dah. Dia gatal kemaluan dan dia tidak tahu adat dia kalau garu keluar air mani. Contoh sebelum ni tak pernah gatal, jadi dia garu keluar air mani, tak batal. Tapi kalau sebelum ni pernah gatal dah, bila dia garu sebelum ni keluar air mani, garu keluar air mani, jadi kali ni dia gatal pula. Dia garu ni dia tahu mesti keluar air mani, ketika itu batal. Kalau dia garu juga dan keluar air mani betul-betul. Tapi kalau garu-garu tak keluar air mani, tak batal lah. Okey. Au lam yutiq as-sabra. Tidak batal juga kalau dia garu sebab dia tak mampu nak sabar. Boleh. Gatal sungguh, tak tahan, dia pun garu, keluar air mani, tak batal. Tapi kalau mampu untuk sabar, dia garu juga dan keluar air mani, maka batal.
Wa ka ikhrajihi. Ni keluar air mani yang membatalkan puasa juga ni. Seperti mana keluarnya air mani dengan cara disentuh perempuan yang membatalkan wuduknya kalau dia sentuh. Contoh dia sentuh bini dia. Sentuh bini ni batalkan wuduk. Dia sentuh kulit bini dia. Dia cium bini dia. Dia cium bini dia tanpa berlapik. Itu syarat tu. Cium bini, iaitu seorang perempuan yang kalau disentuh batal puasa, batal dia punya wuduk, dan juga sentuh tanpa berlapik. Sentuh-sentuh keluar air mani batal puasa. La bi ikhrajihi bilamsi mahramin wa saghirin wa amrad wa in taqarrara ma lam yaqsid bihi al-inzal. Tidak batal kalau disentuh mahram dia, disentuh adik dia, kakak dia, mak dia. Disentuh budak kecil, disentuh amrad. Amrad ni lelaki yang hampir-hampir balik dan tidak ada janggut, mana muka comel lah. Sekalipun dia sentuh tu berkali-kali, dia sentuh mahram dia berkali-kali, dia sentuh budak kecil berkali-kali, budak kecil perempuan, dia sentuh amrad berkali-kali, tiba-tiba keluar air mani, tak batal. Bila tak batal? Malam yaqsid bihi inzal, selagi mana dia tidak niat untuk keluar air mani. Kalau dia sentuh kakak dia tu memang niat nak keluar air mani, batal. Kalau keluar air mani sungguh lah. Kalau tak keluar, tak batal. Cuma haram lah dia niat pegang nak keluar air mani tu. Jadi nak batal mesti pegang kakak dia dalam keadaan niat untuk keluar air mani. Dan air mani keluar sungguh, maka batal. Kalau dia pegang kakak dia, niat nak keluar air mani tapi air mani tak keluar, tak batal. Cuma perbuatan dia pegang dan niat nak keluar air mani tu pun dia haram. Niat dalam hati nak keluar air mani tu haram. Tapi batal tak batal sebab tak keluar air mani. Okey. Jadi kalau kita sentuh mahram, budak kecil ataupun amrad, batal tak puasa kalau keluar air mani? Batal kalau kita memang niat nak keluar air mani dan air mani terkeluar sungguh. Kalau tidak ada niat nak keluar air mani, sentuh-sentuh, air mani keluar, tak batal. Begitu juga tidak batal kalau kita sentuh kemaluan binatang, ataupun dengan fikir, ataupun dengan tengok. Tak. Sekalipun seseorang tu berulang-ulang tengok benda tak elok, fikir benda tak elok, tak. Lepas tu keluar air mani, tak batal juga. Tak batal juga. Begitu kalau sentuh kemaluan binatang tadi, tidak batal. Ini kalau saya baca dalam kitab lain, dia kata selagi mana tidak niat untuk inzal. Sebab kalau ada qasad untuk inzal, itu memang nama dia istimna. Istimna ni talabu khurujil mani, menuntut untuk keluarnya air mani dengan apa cara sekalipun. Jadi kalau dia tengok gambar lucah, video lucah dengan tujuan nak keluar air mani dan air mani keluar sungguh, itu istimna tu batal. Dia fikir, dia koyak. Dia koyak tu memang niat dia daripada awal nak keluar air mani. Fikir-fikir keluar air mani, batal. Dia sentuh kemaluan lembu. Sentuh tu memang geram sungguh. Memang niatnya memang aku nak pancukkan keluar air mani. Keluar sungguh air mani, batal. Sebab dah termasuk bawah istimna, iaitu talabu khurujil mani. Tapi kalau tidak ada niat untuk keluar air mani, dia sentuh kemaluan binatang, dia tengok benda-benda tak elok, dia fikir benda-benda tak elok, tiba-tiba keluar air mani, maka tak batal. Kemudian disebut haram bagi orang yang berpuasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, menyentuh kulit ke kulit, contohnya cium isterinya contohnya. Haram kalau menggerakkan syahwat, sekira-kira ditakuti keluarnya air mani ataupun jima'. Jadi orang muda lah biasanya nak cium bini tengah-tengah bulan Ramadan, hukumnya haram sebab ditakuti keluarnya air mani ataupun jima'. Tapi kalau dia cium, tak, hanya sekadar menegangkan kemaluan dia ataupun keluar air mani, dia tidak takut untuk pergi ke peringkat keluar air mani ataupun pergi kepada peringkat jima', tak, maka ketika itu tidak haram, hanya makruh. Hanya makruh. Okey. Tadi kita sebut nak batal puasa dengan jima', hendaklah seseorang itu menjima' isteri ataupun binatang, tak, lelaki ataupun perempuan dalam keadaan sedar, dalam keadaan tahu hukumnya haram, dalam keadaan tidak dipaksa.
Maka bila kita sebut lagu tu, orang yang tidak tahu hukum bersetubuh itu membatalkan puasa. Onani itu membatalkan puasa. Dia tak tahu hukum sebab dia baru peluk Islam ataupun duduk jauh daripada ulama. Ataupun orang tu lupa hari tu hari puasa, jadi dia pun jimuk bini dia. Tak, ataupun dia dipaksa untuk jimuk bini dia. Dia tahu bulan Ramadan tapi dipaksa untuk jimuk. Kalau tak jimuk makan kena tembok, mati dan sebagainya. Tak, ketika itu kalau berjimuk juga, kalau keluarkan air mani juga, tak, tidak batal, kekal tidak batal kerana uzur. Cuma dalam Bujarimi sebut kalau dipaksa untuk zina batal. Jadi jimuk tak batal kalau dipaksa untuk jimuk isteri, jimuk hamba yang halal lah. Kalau dipaksa untuk jimuk orang lain yang bukan mahram dengan makna zina, tak, dia pun berzina. Alasan dipaksa, ketika itu batal. Sebab dipaksa untuk zina tidak mengharuskan zina tu, tidak boleh menjadikan zina tu halal. Walaupun dipaksa tak boleh. Tak boleh menjadikan zina tu halal, kekal haram. Oleh sebab itu kalau kamu buat juga, maka batal puasa. Berbeza makan, tak berbeza jimuk dengan bini. Jimuk dengan bini asalnya haram, tapi bila dipaksa jadi halal. Atas alasan dipaksa. Makan asalnya haram, tapi bila dipaksa jadi halal. Atas alasan dipaksa. Maka ketika itu kalau kamu makan, kamu jimuk dengan bini, tak batal. Tapi zina, tak. Puasa ke tak puasa memang kekal haram dah. Dia tidak ada istilah halal bagi zina ni. Tak. Jadi kalau kamu dipaksa untuk zina dan kamu berzina sungguh atas alasan dipaksa, ketika itu batal puasa. Itu disebut dalam Bujarimi. Al-thalithu, yang ketiga, al-imsak al-istiqa'ah, menahan diri. Itu rukun yang ketiga, menahan diri daripada sengaja muntah. Tu. Jadi siapa-siapa yang sengaja muntah, dalam keadaan tahu hukum sengaja muntah tu haram, dalam keadaan tahu hari itu ialah hari puasa, mana hari Ramadan, tak, dia sengaja muntah. Dia letak daging ke apa, letak aduk main lagu tu, muntah, maka batal lah puasanya. Sekalipun tidak kembali sesuatu ke dalam perut. Mana dia buat sengaja muntah, terkeluar, tak masuk apa-apa pun, tak kembali balik. Saki baki muntah mungkin ada kat tengkok dia, tak kembali ke perut. Sekalipun lagu tu kekal membatalkan puasa. Jadi sengaja muntah ni memang zat dia tu, diri dia tu membatalkan puasa. Bukan batal puasa disebabkan atas alasan masuk sesuatu ke dalam perut, tak. Tak, bukan atas alasan kita muntah lepas tu termasuk sesuatu maka batal. Dengan mana kalau sengaja muntah tapi tidak termasuk sesuatu tidak batal, tak, bukan lagu tu. Malah sengaja muntah itu sendiri memang dah membatalkan puasa. Wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyari, tidak mudarat, maknanya tidak batal puasa, tak, kalau dia muntah tanpa ikhtiar diri dia. Maknanya dia muntah bukan sengaja lah. Mungkin naik kenderaan pening termuntah, tak batal. Cuma kena ingat bila termuntah maka dalam mulut kita najis sebab kena muntah. Kalau kita telan air liur sebelum kita basuh mulut batal puasa sebab kita telan najis. Lepas tu nak buat lagu mana? Bila muntah kita basuh mulut dengan air mutlak, basuh mulut molek, tak. Lepas tu kan puasa. Tapi kalau kita tak basuh mulut dalam keadaan mulut tu ada najis muntah, kita telan batal puasa. Jadi disebut wala yadurru taqayyu'u, tidak memberi mudarat kepada sahnya puasa kalau muntah tanpa ikhtiar. Ataupun sengaja muntah tapi sebab lupa hari tu bulan Ramadan. Sengaja muntah ni tak ada masalah hari biasa, hari ni sekarang ni kita nak buat sengaja muntah, berdosa tak berdosa. Jadi diingatkan hari ni bukan hari puasa, dia sengaja muntah, tak. Dia keluar sungguh muntah tu tak batal sebab dia tak sedar hari tu hari puasa, lepas buat baru sedar. Ataupun dia jahil hukum sengaja muntah tu membatalkan puasa, dia tak tahu hukum tu. Atas alasan dia baru peluk Islam ataupun duduk jauh daripada ulama, tak ada ulama ajar dia, maka tak batal juga. Dalam kitab Fathah, iaitu Fathah
Al-Jawad disebut yu'dzar mutlaqan, dimaaf secara itlaq, secara mutlak, sama ada berpeluk Islam ke, dah lama peluk Islam ke, duduk dengan ulama ke, tidak duduk dengan ulama ke, orang alim ke, orang jahil ke, dimaaf mutlaqan. Tak. Maka dalam syarah Fathah, iaitu dalam i'ab, disebut wa minhu yu'khadh anna ma yaj'aluhu aktsarul 'amah yu'dzar fi. Daripada situ diambil apa-apa masalah yang dijahilkan ataupun apa-apa masalah yang ramai orang awam tidak tahu, maka dimaaf padanya. Ini sangat mudahlah. Apa-apa hukum yang kebanyakan orang tak tahu, kebanyakan orang awam tak tahu, maka hukumnya dimaaf. Okay, macam masalah ni. Muntah ni ramai yang tak tahu membatalkan puasa, sengaja muntah. Jadi kalau orang sengaja muntah atas alasan tak tahu, dimaaf, tak ada masalah. Cuma lepas ni jangan buat lagi lah. Sebab kalau dia buat lagi kalau dia buat lagi, dia dah tahu dah hukum tu, tak boleh tak buat juga, batal lah. Yang tak batal tu kalau dia tak tahu hukum. Okey, sikit lagi kita baca sini. Wala qal'uhu nukhamatan min dimaghihi aw batini wa majha 'an al-asah litaqarrur al-hajjah ilahi farukhisa fihi. Begitu juga tidak batal puasa kalau dia keluarkan hingusnya, kahaknya daripada otaknya, ataupun daripada batin ni lah, daripada dada. Tak, itu kalau tengok macam muntah lah. Sengaja kita keluarkan sesuatu daripada batin, daripada dada ni sampai keluar, lepas tu kita buang kahak tu, tak batal. Sebab hajat memang berulang kali lah benda tu berlaku, jadi diringankan hukum. Begitu juga kalau kita sedut daripada atas turun ke sini, lalu kita buang, juga tidak batal. Okay. Yang terakhir kita tutup, walau asbaha wa fi famihi khaytun. Ini masalah ni ulama dia sebut. Kalau seseorang tu bangun pagi, bila bangun pagi tu dekat mulut dia tu ada benang tu bersambung ke dalam perut. Bila bersambung ke dalam perut tu kena najis lah. Okay, kalau dia kekalkan benang tu, maknanya dia tidak cabut daripada mulutnya, maka sembahyangnya tidak sah. Sebab benang luar tu bersambung dengan najis kat dalam, maka tidak sah, dianggap sebagai pikul najis. Pikul sesuatu yang bersambung dengan najis, maka tidak sah solat. Kalau dia telan pula, maka batal puasanya. Ataupun dia cabut secara ikhtiar, maka batal juga puasanya, dianggap sebagai muntah. Jadi dikekalkan, sembahyang tidak sah sebab memikul najis. Kalau ditelan, puasa pula batal. Kalau ditarik, puasa juga batal sebab muntah, sengaja muntah. Nak buat lagu mana? Cara dia supaya puasa dia tidak batal ialah orang lain tarik dia punya benang itu, dalam keadaan dia lalai, dia koyak, dia tak sedar, orang tarik benang tu, maka tak batal. Sebab dipaksa lah, seolah-olah dipaksa. Jadi itu cara dia, ditarik oleh orang lain dalam keadaan dia itulah lalai. Bukan sebab dia dipaksa. Sebab tak batal tu sebab dia tu lalai, ghafil, lupa. Bila seseorang tu lupa, maka tidak ada pentaklifan hukum kat atasnya. Macam makan dalam keadaan ghafil, tak sedar hari tu hari Ramadan, tak batal. Maka begitu kalau ditarik dalam keadaan dia tu dia tak sedar itu bulan Ramadan. Sayyidina Muhammad ditarik daripada mulut dia dalam keadaan dia tidak sedar benang tu ditarik, maka tak batal. Ataupun dia tu dipaksa, hakim paksa dia, pergi panggil hakim seorang, hakim paksa kamu tarik,
Kalau tak tarik, buang benda tu, tak, kamu dihukumkan sekian. Maka dia tarik. Dia tarik keluar benar tu, tak batal puasa dia. Tak. Sebab apa? Dia namakan sebagai istiqa'ah. Cuma dipaksa, maka tidak batal. Okey. Wa illa tu apa dia? Kalau dia memang dalam keadaan sentiasa sedarkan diri dan tidak ada hakim yang nak paksa dia. Macam mana dia nak buat? Dia nak sahkan solat dengan cara cabut, buang benang itu, ataupun dia nak kekalkan begitu untuk jaga puasanya daripada batal. Jawapannya ialah ibtala'ahu aw naza'ah. Dia telan tali tu, benang tu, ataupun dicabut dengan ikhtiar, dan akhir sekali menyebabkan puasanya batal. Biar puasa batal, jangan solat kamu tidak sah. Kerana apa? Kerana solat itu lebih aghlaz, lebih berat tuntutannya daripada puasa. Okey. Walau asbaha shaimun wa fi udhunihi aw duburihi nahwu udin lam yuftir bi ikhrajihi. Kalau seseorang itu berpagi-pagian dalam keadaan puasa dan dalam keadaan telinganya ada ada kayu yang bersambung dengan batin telinga, ataupun di punggungnya ada kayu yang bersambung dengan batin punggung. Tak. Kemudian dicabut dengan sengaja kayu tu daripada telinga ataupun daripada punggung dia. Batal tak puasanya? Tidak batal. Tidak dipanggil sebagai istiqa'ah. Sebab istiqa'ah ni sengaja muntah hanya daripada mulut, daripada perut keluar ke mulut, adapun daripada batin uzun keluar ke zahir, ataupun daripada batin punggung keluar ke zahir punggung, maka tidak dinamakan sebagai istiqa'ah dan tidak batal. Kita masuk juga bahawa istiqa'ah ialah malau dakhalat zubabatun jawfahu qahran fa akhrajaha wa yuftir in alima wa ta'ammad. Kalau masuk ke dalam mulut dia, tak semut ke lalat ke, zubabah, nyamuk ke, tak, bila masuk tu dia keluarkan balik. Dia keluarkan balik, itu istiqa'ah lah tu, sengaja muntah. Ketika itu batal puasanya kalau dia tahu hukum kalau dia tahu hukum muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang keempat, iaitu rukun yang keempat, ialah menahan diri daripada masuknya ain ke dalam rongga. Itu kita akan baca di kemudian hari, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.